Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan sunat bagi fuq yang datang ke tempat berjamaah padahal imam lepas daripada rukuk rakaat yang akhir. Sunat apa? Oleh bahawa menanti mereka itu fuq akan salam itu imam, kemudian buat jemaah lain supaya dapat jemaah sekalian sembahyang. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab pedoman sembahyang berjamaah karangan bagi almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh Pasemah Al-Klantani rahimahullahu ta'ala pada muka surat yang ke-14 di bawah baris yang ketiga daripada bawah ke atas. Kata dianya, dan sunat bagi puak. Sunat bagi puak ni maknanya sunat bagi orang hak ramai. Nah, artinya sini kalau dia tu munfarid, dia mari seorang diri, tak ada puak, maka tak sunat lah. Nah, kerana sininya sunat bagi puak. Puak ni makna ramai. Nah, paling kurang ramai tu lebih pada 2 dah sini. Tu ramai dah tu. 3 ke 4 ke. Nah, tu ramai. Jadi kalau yang mari 3 orang 4 orang panggil puak dah tu. Nah, dia mari masjid, mari tempat berjamaah. Sunat bagi puak, yakni puak yang ramai, yang datang ke tempat berjamaah. Padahal
imam, yakni imam di tempat tersebut, imam di tempat berjemaah tersebut lepas daripada rukuk rakaat yang akhir. Nah, tu imam tu bangun dah ke i'tidal, lepas dah rukuk rakaat yang terakhir. Nah, kalau rukuk rakaat pertama, kedua, hak tu tak ada sunat lah. Yang mari ramai tu pakai turuk selalu dah lah. Hak jemaah ada tu. Sekarang ni dia mari ramai. Masuk masjid tu imamnya bangun dah ke i'tidal rukuk rakaat yang terakhir. Tak ada kira lah rakaat keempat ke kalau sembahyang zuhur asar isyak, atau rakaat ketiga ke kalau sembahyang maghrib. Nah. Sunat gapo tu bagi sunat oleh bahawa menanti mereka itu fuak yang ramai akan salam itu imam. Maknanya sunat dianya tunggu dulu. Tu jangan buat jemaah lain selalu, jangan. Nah, jangan buat jemaah selain lalu hal keadaan jemaah yang sedia ada tu tak sudah lagi tu, jangan. Itu makruh lah kalau kita buat kerja gitu. Melainkan masjid tu orang panggil masjid tempat semaya tu, bukan masjid lah, kita kata tempat semaya tu, musalla tu hok macam RNR. Tu tak apa. Tu dia panggil tempat macam orang lalu lalang. Nah. Macam surat RNR tu kan. Ni ada sepuak jemaah. Tu buat pula sepuak. Tu tak apa tu. Ni macam masjid kita ni bukan tempat RNR ni. Tempat orang kampung mari semaya ni. Ada pun orang panggil tempat semaya hak jenis tempat singgah orang. Tu tak apa tu, tak payah nanti pun tak apa. Kita mari 3-4 orang tengok demo ada dah jemaah situ. Kita tak tahu dia semaya qasar ke semaya tamam ke. Kita nak berjelas lalu tak sewi serabut. Buat jemaah kita selalu. Tak apa tu. Sebab apa? Sebab tempat semaya tu tempat orang lalu lalang. Nah, macam RNA lah tempat kita kan. Tu. Takut-takutnya kita ingat kau dia tu musafir. Boleh dia tu jamak qasar. Nah, kita gitu, kita jamak qasar dah tu ni. Tu tak boleh tu. Nah, dia orang hak semaya tamam tu bolehlah nak ikut orang qasar. Tapi orang qasar tu tak boleh nak ikut orang semaya tamam. Nah, maka sebab tu tempat semaya hak jenis lalu lalai orang, tempat sampai orang musafir macam RNA, tu tak apa, tak payah menati pun tak apa. Kita mari ramai-ramai buat kita dan kemudian ada dah duk semaya jemaah situ. Kita buat suku buat kita. Tak apa tu, tak makruh apa tu. Nah. Hak ni masalah bukan tempat semaya hak lalu lalai. Artinya masjid mungkin ginilah. Nah. Tu. Tiba-tibanya mari safwa, tengok-tengok tu imamnya bangun dah rakaat yang terakhir. Sunat ke apa? Sunat oleh bahawa menanti mereka itu fuak yang ramai tadi tu akan salam itu imam. Sunat yang menanti dulu. Tu jangan terus pergi buat selalu kalau kita tunggu pun tak ada dah rakaat ni, mari kita buat selalu. Makruh dah gitu. Nah, kita sunat dulu nanti biar wi salal. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita pun qamat Allahu akbar Allah. Kita semua jemaah baru pula. Nah, tu. Sunat oleh bahawa menanti mereka itu fuak yang ramai akan salam itu imam. Sunat menanti. Jangan terus buat jemaah selalu itu makruh. Kemudian setelah mana imam yang jemaah sedia ada tu beri salam dah, kemudian buat jemaah lain, buat semai jemaah lain lah, buat 2-3 orang hak baru sapat tadi tu, supaya apa? Supaya dapat jamaah sekalian sembahyang. Dah. Tapi kata sunat menati ni pun tu kait lah, tidak mutlak. Kaitnya selama ni kait pada kata menanti. Kata sunat menanti tunggu dulu tu imam hak sedia ada tu beri salam baru kita buat jemaah lain supaya dapat orang panggil semaya jemaah sekalian sembahyang. Tidak orang panggil jadi masbuk dah lah. Nah, kita jemaah baru dah kan. Kaitnya selama tidak picit waktu. Picit ni makna sempit waktu. Nah, selama mana tidak picit waktu. Tak sempit waktu.
Kalau waktu sepik dah, sekira-kira kalau kita tunggu tu imam beri salam kak, jawabnya kita qada lah jawab dia. Kata ni. Waktu sepik dah. Tu tak ada sunat kita menantilah. Pakai terus semaya lah. Masuk semaya selalu. Nah, apa? Sebab waktu tu waktu haram dah kita kata. Ya ada waktu hurmah. Dia waktu semaya ni ada beberapa waktu yang tak samalah. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu dia ada orang panggil nama waktu-waktu dia. Ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah. Waktu hurmah ni waktu haram. Haram tu bukan haram semaya lah mu. Waktu hurmah ni waktu haram semaya, tak semaya kita dah. Bukan makna hurmah tu gitu. Mana waktu hurmah ni haram kerana ditakhirkan sembahyang. Jadi kalau kita tu orang panggil picik dah waktu. Sekira-kira kalau kita menanti juga tu imam jemaah sedia tu beri salam, menyebabkan terkeluar semaya kita daripada waktu. Maka ketika tu tak sunat kita menanti dah. Pakai terus Allahu Akbar takbir lah. Waktu sepik ni tahu berapa rakaatnya dalam waktu. Nah dia ni. Itu. Demikian lagi ni isyarat khilaf. Lagu tu juga dia kata demikian lagi, yakni sunat juga seperti sunat tadi, sunat juga, tapi ni isyarat khilaf. Kata setengahnya tidak sunat. Kalau kita Arab yang hari wakaza, seperti itu juga. Mana dihubungkan masalah hak lagi akan ni dengan masalah tadi. Oleh sebahagian ulama, bukan semua dak lah, qiyas. Ilhaq dia panggil masalah yang dihubungkan sama. Demikian lagi, yakni sunat juga bagi mereka hadir, bagi mereka yang baru hadir, baru datang tempat, yakni ke tempat berjamaah, sunat juga. Tiba-tiba dia hadir ke tempat berjemaah tu, tiba-tiba imam jemaah tu telah sembahyang dengan setengah sembahyang, separuh dah sembahyang. Kalau kita kata isyak kat 2 rakaat dah jadi, yang tu imam tu sembahyang, ada tinggal 2 rakaat lagi dah. Tu sunat ke apa ni? Oleh bahawa menanti ia seorang yang hadir baru mari tu akan jemaah yang lain. Tu sunat. Tapi kata menanti tu sunat sekira-kira mengharap ia. Kata ni tu sekira-kira ni taswir pada kata sunat lah. Sunat kata orang yang baru sapa tu, dia tengok tu imam semaya 2 rakaat dah isyak ni. Sunat dia menanti tu sekira-kira mengharap ia seorang yang hadir akan ada jemaah yang lain. Tu gitu. Artinya sini kalau dia hadir tu imam semaya separuh dah semaya. Mana kita kata isyak kat 2 rakaat dah tu imam duduk semaya. Naik rakaat 3 dah, separuh dah, setengah semaya. Lepas tu dia nak menanti. Nak menanti siapa? Tak ada harapan, dah ada orang mari. Muka tular je mana mari. Mu aku kita lewat sikit. Lepas tu sunat juga menanti. Atau tak sunat tu. Hak kata sunat ni masalah orang yang yakin, kita kata yakin kata dapat ada lagi jemaah lain hak nak mari. Maknanya lagi tu jemaah tu separuh dah semaya. Lepas tu memang cerak dah masjid ni. Ada pula jemaah lain hak nak mari bani. Tak apa, sunat dia menanti jemaah lain tu mari supaya dia dapat jemaah sekalian sembahyang. Tidak masbuk lah. Tu gitu. Tapi masalah ni khilaf ni, dah. Tu sebab tu dia mari sekira-kira. Ni sunat, orang panggil kata sunat menanti itu sekira-kira mengharap ia seorang akan ada jemaah yang lain lagi. Tetapi ni istidrak pada kata sunat. Sungguh pun kata sunat lah kalau dia harap ada orang panggil jemaah lain mari, maka sunat dia tu menanti. Tak saya sembahyang dengan jemaah hak sedia tu apa? Sebab kalau dia semaya juga tak ada masalah. Cuma dia tu masbuk dah lah, kena tambah rakaat lagi lah lepas tu imam bagi salam. Jadi nak kejar fadilat
sekalian sembahyang tu orang panggil berjemaah tidak terkeluar walaupun satu rakaat, maka dia harap kata ada jemaah lain hok mari hidup nanti relax keluar tu ni. Tu mari tu 45 ekor lagi. Kita memayang apa ya. Tapi sungguh pun kata lagu tu sunat menanti bagi orang yang harap kata ada jemaah lain hok mari. Sedangkan tu imam hak mayadah ni separuh semaya, setengah semaya dah masuk dianya. Tetapi berkata Ibnu Hajar ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada dua. Ibnu Hajar Al-Asqalani waktu Amirul Mukminin fil hadis. Mazhab Syafi'i juga tapi condong ataupun lebih tersohor dalam ilmu hadis. Sehingga karangan yang masyhur syarah bagi Sahihil Bukhari itu ialah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu nama kitabnya Fathul Bari. Itu. Tapi bab petua fiqh jaranglah sikit. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni. Jadi Ibnu Hajar sini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ni orang panggil ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i kita. Tetapi berkata Ibnu Hajar, dia kata kan ni maqalul qaul bagi berkata ini tempatnya, yakni bermula ini tempat sunatnya. Itu gitu. Tu. Ini tempatnya, yakni bermula ini tempat sunatnya seorang yang hadir ke masjid, hadir ke tempat berjemaah, tiba-tiba tu imam tu masuk semaya separuh dah semaya, setengah semaya dah. Maka sunat dia menanti-nanti ke jemaah yang lain sekira-kira dia harap kata ada orang jemaah lain tu akan hadir pula. Tu supaya sekalian sembahyang dia tu masuk dalam penuh berjemaah. Katanya oleh Ibnu Hajar, ini tempat sunat ni sekira-kira tiada luput fadilah awal waktu. Gitu artinya kalau luput waktu fadilah. Waktu fadilah ni maknanya awal waktu itulah. Itu orang panggil waktu fadilah. Atau waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu waktu jawaz. Waktu ikhtiar pun dia panggil waktu jawaz pun panggil. Apa waktu ikhtiar, waktu jawaz? Yang ni mula daripada awal waktu hinggalah qada yang teluh sembahyang dalam waktu. Artinya kalau kita kata ni isyak ni nak masuk pukul apa? Pukul 8.30 contohlah, kita kata 8.30. Jadi maghrib itu waktu fadilah dia, waktu ikhtiar dia ataupun waktu jawaz. Ya sama tu waktu ikhtiar dengan waktu jawaz tu. Waktu ikhtiar dengan waktu jawaz ni mula daripada awal waktu tadi, pukul 7.30 tadi sampailah teluh semaya tu dalam waktu. Mana tak terkeluar walau satu rakaat pun. Tu artinya siapa tepat-tepat pukul 8.30 gitu lah. Mana dia assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu orang panggil masuk dah waktu isya. Daripada awal waktu siapalah teluh semaya sekalian waktu rakaat dalam waktu itu dia panggil waktu ikhtiar atau waktu jawaz dia panggil. Ada pun kalau orang panggil tak teluh, artinya kalau dia semaya kita kata serakaat atau takbiratul ihram dalam waktu, lepas tu tubik dah, ataupun rakaat kedua ketiga tubik dah daripada waktu. Itu dia panggil waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram ni maknanya akhir waktu. Akhir waktu qada mana? Akhir waktu qada yang tidak teluh sekalian semaya itu dalam waktu tersebut. Maka sebab tu dinamakan dengan nama waktu hurmah. Bapa wi nama waktu hurmah tu haram tu? Kerana haram mentakhirkan waktu. Gitu dah. Waktu hurmah, waktu haram ni sebab apa diberi nama waktu haram? Bukan maknanya haram kita semaya. Jangan payah kata waktu hurmah ni haram kita semaya. Bukan makna gitu. Waktu hormat mana waktu semaya, waktu haram, waktu hurmah. Ni waktu haram ni kenapa kau diberi nama haram, hurmah?
kerana haram diri mentakhirkan sembahyang itu sehingga terkeluar sembahyang kita daripada waktu. Ini jaga-jaga. Tu kerana sembahyang ni Allah Taala buat berwaktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan di atas orang mukmin dengan berwaktu. Penting. Kena jaga waktu. Kita bemelah bila mengaji tu wajib sembahyang ni wajib muwassa'. Itu wajib yang di luar-luar. Artinya kalau masuk isyak. Maka adakah tu kena sembahyang lalu? Tak. Wajib dah sembahyang, tapi nak dikerjakan dia tu tidak disegerakan. Tidak orang panggil wajib disegerakan. Mana muwassa' dia panggil, diluah-luahkan dalam waktu. Cuma kita kena niat dah. Kena niat dah nak sembahyang ni. Contoh kita kata isyak masuk pukul 8.30. Kelas tak habis lagi. Dalam hati kita tu kena ada dah. Apa? Aku nak sembahyang isyak pas ni. Habis kuliah ni aku nak sembahyang isyak. Ataupun zuhur ke, kita duk meeting tak habis lagi mesyuarat. Panjangnya mesyuarat. Masuk dah zuhur. Bila masuk waktu zuhur tu, kita dalam hatinya kena ada dah. Aku nak sembahyang waktu zuhur, aku nak sembahyang zuhur lepas habis meeting atau lepas makan nasi, lepas meeting kau ikutlah. Kena ada lagu tu. Jangan zuhur masuk dah Allah Akbar kita duk meeting hati tak ada cara nak sembahyang bila-bila. Kalau mati celah duk meeting tu mati kita dalam keadaan orang tak sembahyang. Tu jaga-jaga. Tu tak sama masalah tadi. Zuhur masuk dah kita duk mesyuarat lagi tapi dalam hati kita aku nak sembahyang lepas habis meeting atau lepas meeting ada jamu aku lepas jamu baru nak sembahyang. Maka kita pun mesyuarat tahu-tahu mati tengah duk mesyuarat. Kita tak tahu kan mati ni bila. Mati tengah mesyuarat. Maka mati kita tu mati orang sembahyang. Apa? Sebab ada niat dah nak sembahyang. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik daripada perbuatan dia. Itu maka sebab tu penting hati kita tu. Jangan masuk waktu hati tak ada cara nak sembahyang masa mana. Jangan. Niat dulu dah. Aku nak sembahyang pas ni. Sudah. Tapi orang panggil hak tu hak jenis macam kita orang kurang iman lah. Tu dah. Kalau orang kuat iman ni masuk waktu terus tak ada apa dah lah. Buat persiapan untuk sembahyang lah. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, Rasulullah ni seorang suami yang romantik, seorang ayah yang penyayang, datuk yang kasih sayang pada cucu, bergaul. Tapi bila bunyi jazat seolah-olah Rasulullah tak kenal kami tak kenal Rasulullah. Gitu macam ada satu benda yang memanggil. Pakai tinggal tu urusan lah. Tu email yang kuat tu gitulah. Ya kita pun kena buat lagu tu juga. Tapi maklumlah kadang-kadang kita ni hamba yang taat. Ya lemah. Banyak orang panggil tu hawa nafsu dah. Lapar perut ni. Masuk dah waktu zuhur masuk dah. Sudah. Kalau semaya keruk bunyi perut. Tak kosong. Tak ingat 4 rakaat kau 40 rakaat semaya zuhur berat dah. Maka ketika tu kita pun makan dulu lah hati kena ada niat lah. Apa? Lepas makan aku nak sembahyang. Itu. Mana tahu tengah duk makan tu lekat tu laikan kau mampu gerah situ ni. Kalau kita niat dah maka mati orang sembahyang. Tapi kalau kita tak niat bergapo, tak cara bergapo, masuk waktu pun pergi. Kalau tak dia panggil aku sembahyang. Kalau dak aku dak sembahyang. Siap. Tak ada niat bergapo nak sembahyang. Kalau mati celah tu mati orang tak sembahyang wal a'yazubillah. Tu jaga-jaga dah tu ni. Tu. Jangan kita buat perkara main-main lah semaya ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik daripada Mi'raj, padahal kefarduan semaya itu telah pun diwajibkan. Nabi balik daripada Mi'raj tu subuh, belum subuh. Artinya subuh tu wajib dah semaya. Tapi adakah Nabi semaya subuh tu? Tak. Tak sembahyang subuh ni. Walaupun diwajib dah malam tu, tapi subuh tak sembahyang. Sebab apa subuh tak sembahyang? Sebab malaikat Jibril belum turun lagi ajar lagu mana kaifiat sembahyang. Lepas tu bila Nabi sembahyang zuhur kat arah Jibril baru turun ajar kaifiat sembahyang. Maka sebab itulah kalau kita buka lagi kitab-kitab fiqh besarnya, bila disebutkan
faslun fi bayani awqatis salah, fasal pada menyatakan waktu-waktu semaya. Maka ahli ulama fuqaha kitanya bila ke waktu zuhur lah waktu mula-mula. Sebab apa? Kerana zuhur itulah waktu mula-mula yang diajar oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semaya. Itu dah. Jadi penting. Daripada perbuatan itulah ulama reti ambil, orang panggil faham, keluar satu syarat sah sembahyang, iaitu ilmun bi kaifiyatiha. Tahu dengan kaifiat semaya. Itu dah. Tu artinya kalau orang tu tak tahu kaifiat semaya, mana tak ada mengaji ya. Tak ada mengaji. Sambil-sambil itu dia iktikad kata perbuatan semaya ni sunat berlaku, maka tak sah semaya dia. Ataupun ada yang sunat, ada yang wajib, tapi tak tahu hak mana hak sunat, hak wajib, maka tak sah semaya dia. Melainkan dia kata semua dalam semaya ni wajib berlaku. Baru sah. Baru sah dah. Baru sah lah. Kalau dia kata semaya ni semua wajib berlaku, tak ada hak sunat-sunat dalam tu. Orang dia malah ngaji kan. Jadi semua wajib berlaku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi wajib. Subhana rabbiyal ala pun wajib. Tasyahud awal wajib, tak kira. Maka ketika tu sah lah. Sah. Maka sah juga jadi makmum. Ini ada soalan orang tanya. Boleh ke tidak ikut tu imam hak jahil tentang semaya, hak mana rukun, hak mana wajib dia tak tahu, tapi dia iktikad semua wajib lah dalam semaya. Maka jawabnya sah lah. Sebab apa sah? Sebab bagi orang hak jahil, orang awam yang malah ngaji, tok guru ngajar pun lekat dinding Spiderman itu dah tu ni mengatuk. Jadi dia kata senang ginilah, semua dalam semaya wajib berlaku, malah cara kok mana sunat aku nak buat berlaku, tak ada kira wajib berlaku. Bagi dia sah semaya tu. Maka bila sah semaya diri dia, maka sah juga dia jadi imam bagi orang lain. Gitu dah. Adapun kalau dia jahil, tak tahu dia tak tahu hak wajib, hak sunat, tapi dia kata dalam semaya ni ada wajib, ada sunat, hak mana sah, tahu wajib sunat. Siap. Hak tu tak sah tu. Barangkali boleh jadi dia kata hak sunat tu wajib, hak wajib tu sunat. Tu kata ke habilici. Hak wajib dia kata sunat, kuliah hak sunat dia kata wajib. Sudah. Maka hak tu tak sah tu. Itu. Gitu juga hak tak tahu ada wajib sunat. Sunat belaka dia kata dalam semaya, hak tu pun lagilah tak sah. Dah. Jadi sebab tu semaya ni jangan kita buat perkara main-main dah. Jangan kita anggap remeh. Kita kata semaya je pun aku jak kecil pun pandai semaya. Jangan sini. Barangkali ada lagi hak kita tak tahu, atau kita tahu tapi terlupa ke lagu mana. Maka sebab tu itulah tujuannya kita mengaji. Itu tujuannya kita mengaji. Baik. Tu atau waktu ikhtiar. Ni atah berkata fadilah awal waktu. Fadilah awal waktu ni waktu fadilah lah. Mana waktu fadilah? Itu awal waktu. Masuk tu kan habis azan. Dengan orang panggil buat perkara-perkara sunat, qabliyah ke apa, itu orang panggil waktu fadilah lagi tu, awal waktu. Atau waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni sama dengan waktu jawaz. Apa? Yang ni daripada mula awal waktu sampailah akhir waktu yang teluh sekalian rakaat semaya itu dalam waktu. Itu dia panggil waktu ikhtiar atau waktu jawaz. Artinya sunat bagi seorang yang hadir pada semaya jemaah, tiba-tiba tu imamnya sudah semaya sebahagian semaya dah, lalu dia ni jenis harap, dia kata ada mesti waliknya sini ada jemaah lain mari pula 2 3 4 5 orang, maka sunat dia menanti-nanti tadi tu kait lagi sekira-kira tidak luput fadilah awal waktu atau waktu ikhtiar. Gitu dah. Kemudian nak tahu waktu-waktu semaya itu kena baca kitab besar-besar sikit lah. Antara lain yang hamba bawa sininya kitab Bughiyatul Tullab. Kitab Bughiyatul Tullab ni karangan Syekh Daud Fatani. Dia sebut soso. Waktu zuhur ada 6 waktu. Waktu asar ada 7 waktu. Tu. Wah. Mana lagi waktu maghrib ada 6 waktu. Itu.
Waktu isyak mana? Waktu isyak ada berapa? Ada sebut sini. Waktu isyak tak ada sebut kan? 7 waktu. 7 waktu juga. Jadi Zuhur 6 waktu, Asar 7 waktu, Maghrib 6 waktu, Isyak 7 waktu. Lagi tak ni. Kalau kita nak tahu tu kena baca ni lah. Panjang sikit lah. Duduk syarah lah ni. Kita ambil Zuhur so dah. Tengok-tengok dia kata. Bermula adalah bagi Zuhur itu 6 waktu. Ada 6 waktu bagi Zuhur dah. Mana pertama waktu fadilah, waktu hak lebih. Mana waktu fadilah? Iaitu awalnya awal waktu. Awal waktu tu. Kedua waktu jawaz, waktu haruh. Mana waktu haruh? Yani awal waktu hingga tinggal qadar yang meluluskan, mana menteluskan sekalian rakaat sembahyang. 2. Ketiga waktu hurmat, waktu haram. Iaitu waktu haram, waktu tahrim ni akhirnya akhir waktu, tapi qadar yang tidak teluh sembahyang dalam waktu tersebut. Mana dia akad takbir tu masih lagi Zuhur. Bos sudah akad takbir masuk asar itu orang panggil waktu hormat. Maka dinamakan waktu hormat tu kerana apa? Kerana haram mentakhirkan sembahyang kepadanya kepada waktu tersebut. Bukan mana tiada haram mengerjakan sembahyang di dalamnya di dalam waktu. Bukan makna waktu hormat ni makna tak boleh dah semaya, haram dah kita semaya. Bukan makna gitu. Nah, takut orang salah faham. Itu. Keempatnya pula waktu darurah. Waktu darurah ni mana? Iaitu waktu hilang manik. Manik ni sesuatu yang menghalang. Contoh seperti berjunung atau perempuan yang haid tiba-tiba berhenti dah haid dia. Berhenti dah haid dia tu padahal tinggal qadar takbiratul ihram. Tinggal lagi waktu semaya Zuhur tu qadar takbiratul ihram. Tu kita kata ada berapa takbiratul ihram ni tak siapa seminit tak ke seminit lah takbiratul ihram. Berapa saat aja? Maknanya Allahu akbar 1 2 2 saat kita kata. Ada 2 saat lagi. 2 saat lagi orang panggil nak masuk waktu asar. Tiba-tiba berhenti dah hid dia. Dah ni. Maka tu orang panggil waktu darurah. Waktu darurah dia panggil. Kelima waktu uzur. Mana waktu uzur? Iaitu waktu asar bagi orang yang musafir yang mengerjakan jamak takhir. Jadi kita musafir lebih daripada 2 marhalah jarak masafatul qasri, kita nak qasar tu qasar, nak jamak, kita nak jamak takhir, maka dimasukkan orang panggil semaya Zuhur tu di dalam waktu asar. Itu orang semaya jamak takhir. Maka waktu Zuhur orang panggil gitu tu orang panggil waktu uzur dia panggil. Masyaqqah. Kenapa? Kerana kita musafir maka sebab tu diberi ke orang panggil rukhsah, keringanan. Kenapa? Masyaqqah musafir itu, keberatan orang musafir itu diberi oleh Allah Ta'ala-nya rukhsah, keringanan. Apa? Kita boleh mentakhirkan semayang Zuhur di dalam waktu asar. Jadi kalau kira-kiranya keluar daripada waktu Zuhur, tapi orang panggil kita semaya Zuhur dalam waktu asar tu dipanggil waktu darurah. Waktu darurah. Waktu darurah. Sebab apa darurah? Sebab kita musafir darurat. Kalau kira-kira kalau tak ada musafir, tak ada sebab bagi mengharuh ke jamak, tak boleh kita nak jamak duduk rumah. Duduk rumah tak ada pergi ke mana jamak tak boleh lah. Kerana ad-darurah tu baru boleh. Ad-darurah tu bihul mahzurah. Baik. Kemudian itu yang kelima. Yang keenamnya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni sama dengan waktu jawaz. Tu waktu Zuhur. Kemudiannya asar. Asar ni pula ada 7. Ada 7. Zuhur 6, asar 7. Mana?
Kita tengok bermula waktu dia kata mana ni? Bermula adalah bagi asar itu 7 waktu. Asar ni pula ada 7 waktu. Mana pertama? Waktu fadilah. Sama juga. Mana waktu fadilah? Awal waktu. Keduanya waktu ikhtiar. Sama juga. Waktu ikhtiar ni apa? Mula daripada awal waktu sampailah akhir waktu yang teluh sekalian rakaat semaya asar tu dalam waktu. Itu dia panggil waktu ikhtiar. Ketiga, waktu jawas dengan tiada karahah. Ya lain sikit. Waktu jawas bila karahatin, tidak makruh. Mana? Iaitu waktu asar yang dikatakan waktu harus tapi tanpa makruh, iaitu mula daripada awal waktu hingga kuning-kuning matahari. Langit tu kuning-kuning. Itu orang panggil waktu jawas bila karahah. Keempatnya pula waktu asar ni, yang keempat waktu jawas ma'al karahah. Tadi waktu jawas bila karahah, ni waktu jawas ma'al karahah. Bila? Iaitu kemudian daripada kuning-kuning matahari hingga qadar yang menteluskan sekalian rakaat semaya dalam waktu. Jadi kalau kita semaya asar tu, waktu asar ada lagi, tapi kaki langit tu kuning-kuning dah. Kuning-kuning dah. Tahulah kita sedang sembahyang waktu jawas ma'al karahah. Makruh tu. Sebab tu sembahyang asar ni kadang-kadang susah nak jaga ni. Susah nak jaga. Nak orang kerja balik jam ke apa sudah. Kat sini. Qada kadang-kadang dengan murid. Nak jagalah waktu asar ni, sebab ulama kita Syafi'iyah berpendapat bahawasanya sembahyang wusta yang difirman oleh Allah Ta'ala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu, was salatil wusta, dan sembahyang wusta. Apa sembahyang wusta? Jumhur Syafi'iyah kita berpendapat bahawasanya sembahyang wusta tu ialah sembahyang asar. Sembahyang asar. Sebab sabit dalam hadis. Sabit dalam hadis Nabi SAW tu panjanglah. Adapun Imam Syafi'i sendiri berpendapat sembahyang wusta tu ialah sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i tafsir Quran bil Quran. Mana? Wa qumu lillahi qanitin. Di belakang tu dia kata wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu kerana Allah qanitin. Imam Syafi'i kata qanitin tu hal keadaan kamu berkunut. Jadi semaya ada kunut 5 waktu ni semaya apa? Subuh. Maka Imam Syafi'i kata sembahyang wusta tu ialah sembahyang subuh. Betul juga. Sembahyang subuh pun lagi berat. Orang nak jaga kat sini. Subuh lagi berat, sedap tidur lagi. Sejuk pula, nak hujan pasal kom. Alalah dia. Berat selimut, walau sekilo pun nak akak tak erat. Nak akak selimut sembahyang subuh tak erat, sedap tidur lagi. Ya juga. Tapi sembahyang wusta pun dikatakan asar, ya juga, berat juga sembahyang asar. Orang berhi galak, orang berhi jogging, orang berhi main. Adapun ulama Syafi'iyah jumhur mengatakan sembahyang wusta tu ialah sembahyang asar, kerana ambil hadis tafsir Quran. Kerana warid adalah hadisnya sembahyang wusta tu ialah sembahyang asar. Itu dah. Tu. Iaitu ketika mana dalam peperangan. Orang kafir ni sebelum turun kaifiyat syiddatil khauf, orang kafir tengok orang Islam semaya, apa hijau orang Islam buat gapo ni pelik ni, tak bergerak khosoknya. Mari buruh hingga pun tak bergerak gapo. Lalu orang kafir, satu orang kafir Quraisy dia kata, lepas ni dia semaya pula, lepas ni dia buat hijau lagu ni pula ni, rokok sujud ke apa ni, lepas ni kita serai dia lah. Lalu jawab oleh seorang kafir lain, dia kata, ada pun semaya hak lepas pada ni orang-orang mukmin ni, sahabat Muhammad ni lebih sayang daripada diri mereka, harta mereka lagi. Itu semaya asar. Maka turunlah malaikat Jibril lepas tu ajarkan kaifiat sembahyang syiddatil khauf. Sembahyang dalam keadaan bersangatan takut, iaitu dalam peperangan. Jadi sembahyang asar tu mulalah orang panggil kaifiat sembahyang syiddatil khauf.
Jadi daripada hadis tu banyak lagi hadis lain. Tapi daripada salah satunya hadis tu, ulama Syafi'iyah kita ambil hadis di tafsir Quran, sembahyang wusta tu ialah sembahyang asar. Maka sebab tu ada dua waktu jawaz bila karahah, jawaz ma'al karahah. Itu dah. Mana jawaz bila karahah? Jawaz bila karahah, waktu harus sembahyang asar serta tidak makruh, iaitu mula daripada awal waktu fadilah sampai belum kuning lagi langit. Belum kuning lagi. Belum merah kuning lagi langit. Ada pun orang panggil waktu harus juga, serta karahah makruh, iaitu mula kuning langit sampailah akhir waktu qadar yang teluh sekalian rakaat sembahyang di dalam waktu. Itu yang keempat. Yang kelima, waktu hormah. Sama juga tadi. Waktu hormah ni waktu yang apabila kita semaya itu tak teluh dah semaya kita dalam waktu, terkeluar daripada waktu. Berdosalah. Sah semaya ni. Dosanya sebab kita mentakhirkan tanpa sebab. Dah. Kemudiannya yang keenam, waktu uzur. Dia tak panggil waktu darurah, waktu uzur. Gitu. Waktu uzur ya sama tak waktu darurah ya tak. Keenam, waktu uzur, iaitu waktu zuhur bagi orang mengerjakan jamak takdim. Kadang-kadang orang hok jenis warok sikit, dia ingat kemati, dia kata kalau aku tak semaya awal ni mungkin aksiden ke apa ni dah ni. Maka dia pun jamak takdim. Asar tu dibawa masuk ke dalam waktu zuhur. Maka waktu asar adalah waktu zuhur tu dipanggil waktu uzur. Itu dah. Kemudiannya ketujuh, waktu darurah. Waktu darurah ni hak tadilah, iaitu qada yang teluh takbiratul ihram. Bagi orang yang hilang manik, hilang penghalang, seumpama orang yang haid tadi. Ya haid, tiba-tiba nak dekat-dekat habis dah waktu asar nak masuk maghrib, kira-kiranya kalau takbiratul ihram jatuh dalam waktu, tiba-tibanya berhenti, orang panggil haid dia. Itu dia panggil waktu darurah. Azal dulu dah. Allah. Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. لا حول ولا
Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata al-fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhlif. Baik. Nah, jadi waktu maghrib pun ada seperti zuhur juga. Mana 6 waktu. Kita tak payah bila lah. Kemudian waktu isyak 7 waktu seperti asar. Cuma waktu jawaz bila karahah, waktu jawaz tanpa makruh bagi waktu isyak tu ialah mula daripada awal waktu isyak hingga fajar kadhib. Itu dah. Hingga fajar kadhib. Kemudian waktu jawaz serta karahah, waktu haruh serta makruh isyak ni ialah mula daripada fajar kadhib hingga qadar yang menteluskan sekalian rakaat sembahyang dalam waktu isyak. Maksudnya sebentar sebelum masuk waktu subuh. Itu. Jadi waktu isyak ni luah. Luah, luah. Tu. Kalau naik fajar shadiq itu artinya waktu subuh sudah masuk. Sebelum fajar shadiq tu orang panggil fajar kadhib. Itu. Baik. Hak tu kalau kita nak tahu gak, kita kena mengaji kitab ni lah. Kalau kitab Jawi, kitab Buyatul Tullaq. Kitab Buyatul Tullaq ni tebal lah. Cuma kitab ni hanya robok ibadat saja. Tapi sangat lengkap. Semaya, puasa, zakat, haji, masya-Allah. Masya-Allah. Habis. Kemudian tengok. Maka jika luput ia awal waktu dan waktu ikhtiar. Tengok. Maka jika luput ia awal waktu atau waktu ikhtiar. Kita kata seorang tu hadir ke masjid, tiba-tiba semaya jemaah tu imam masuk semaya 2 rakaat dah isyak contoh. Kalau dia pergi menati, luput waktu ikhtiar, luput fadilah awal waktu atau luput waktu ikhtiar. Artinya masuk waktu hormah. Duduk tunggu lagi jemaah lain. Kalau tunggu lagi awak dia semaya pani keluar waktu lah. Maka aula, yakni lebih afdal bagi yang hadir tadi itu berjamaah dengan yang pertama. Maka aula berjamaah dengan yang pertama selalu ni mana jangan duduk tunggu-tunggu dah. Tuh. Oh, aula deh. Apa aula? Aula ni kalau kita kata gak waktu tu waktu fadilah, luput waktu fadilah. Tapi kalau luput waktu ikhtiar, masuk waktu hormat, tidak aula, adalah wajib bahkan. Nah itu ni. Kalau kita menati jemaah lain, kita nak semaya biar sempurna, semaya jemaah kita tak ada masbuk dah. Biar muafiq belaka. Tiba-tiba kalau kita nati tu telepahlah waktu fadilah. Mana? Telepah waktu lebih. Mana waktu lebih? Awal waktu. Tu aula lah kita tu semaya tu. Tapi kalau luput waktu ikhtiar hingga jadi waktu hormat, waktu haram, sekira-kira kalau kita tunggu juga jemaah lain mari, menyebabkan semaya kita tu tak teluh dalam waktu tersebut. Hak tu tak nampak kata aula tu. Wajib bahkan kena semaya jemaah tu dah. Kalau duduk tunggu lagi kan. Semaya dia tu semaya qada lagi 2 rakaat ke 3 rakaat ke separuh semaya ke tak kira lah. Tengok. Maka jika keluar seorang habis tu masalah tu habis tu ni masalah lain pula. Maka jika keluar oleh seseorang, tu dia keluar daripada mana? Daripada rumahnya, rumah seorang. Dia keluar daripada rumah tu kosak niat dalam hatinya nak pergi semaya berjamaah. Dan yani wawul hal, padahal datang ia seorang ke masjid. Dia nak semaya jemaah pergi masjid lah.
Nah, mari masjid. Nah, tiba-tiba tiba-tiba ahli masjid itu sudah sembahyang. Ahli masjid itu sudah sembahyang, bukan kena hambak sebab tak bosta. Tiba-tibanya ahli masjid itu sudah dah sembahyang. Ya siapa masjid? Okey, pakat tu habis. Nah, ni kadang-kadang ada juga berlaku ni. Nah, kita tertidur ke mana dah. Kita dah ingat atas tu imam ni kalau wirid panjang ni kau. Ataupun tu imam ni kalau lama ni sembahyang. Dah kau kalau aku gini, gigi siapa masjid tengok orang tu baik sudah dah sudah dah sembahyang jemaah. Jawab bagi jika tak ada nescaya disuratkan baginya bagi seorang balasan berjamaah juga. Boleh juga, jangan duk rasa rugi jangan. Tapi ni syarat lah. Syarat bagi seorang yang keluar daripada rumah kosak nak pergi semaya jemaah, tiba-tiba sampai ke masjid, orang sudah dah semaya jemaah, tetap dapat pahala berjemaah ni. Syaratnya orang ni ialah orang yang ahli muwazabah, ahli istiqamah. Mana semua mari semaya jemaah dah. Kalau tu kali pertama nak pergi jemaah, tak dapat. Tak dapat. Maknanya dia ni semua-semuanya mai jemaah semua, kaki jemaah sejak semua. Nah, tiba-tiba hari tu lewat mana tak tahu. Nah, siapa-siapa jemaah sudah dah semaya. Rugi tak? Tak rugi. Jangan rasa rugi jangan. Kamu start mutu klik pula. Ni. Di ita sudah dah start mutu kau nak balik. Jangan kau lah. Masuk masjid juga semaya. Dah jemaah sudah dah tu. Hei, pahala dapat jemaah tu. Dapat. Sebab apa? Dia ahli muwazabah. Orang yang senantiasa istiqamah semaya jemaah. Itu syarat je lagu tu sebenarnya. Tu kenapa tu dibinakan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin, dia ditubik rumah ada niat ke apa? Lagi semaya jemaah kan? Dan memang dia ahli istiqamah, muwazabah. Tak aja mih lah. Kalau mih tu memang orang panggil jari sangat lah. Boleh bilang dengan jari lah. Ada urusan-urusan penting kau gapo hati kau tu, baru dia miss daripada semaya jemaah. Kalau tidak gak, memang dia akan mari masjid semaya jemaah semua. Lalu dia keluar daripada rumah dia tu, niat hati dia nak semaya jemaah. Tiba-tiba hadir ke masjid, orang sudah dah semaya jemaah. Maka adakah sia-sia, rugi saja? Tidak. Tetap disuratkan baginya pahala berjamaah juga. Habis. Dan dapat akan Jumaat dengan mendapat satu rakaat dengan imam. Ini masalah lain pula dah. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.